Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video kali ini saya akan membincangkan tajuk online present. Why do I do this? Mari kita saksikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan penonton, saya dah lama dah nak buat tajuk video ni, tapi bagi saya biarlah saya buat beberapa dulu online content, video content, YouTube content, dan kebetulan saya lebih khusus kepada chess content. Okey, mula-mula sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada isteri saya, anak saya, keluarga saya, kawan-kawan dan penonton yang bersabar dan juga menyokong sepanjang perkembangan saya untuk membuat online content. Okey. Buat masa ni, konten saya merujuk ataupun khusus kepada chess online content. Tetapi saya punya dalam channel The Hadi Experience ni, dia tidaklah khusus kepada chess online content. Saya punya rancangan untuk buat bermacam-macam online content lagi, tapi sebagai stepping stone kerana saya sudah biasa dalam chess dan memudahkan saya bercakap mudah dalam bahasa chess penerangan tajam, jadi saya memilih untuk bercakap tentang chess. Okey, dalam video ni online present ni saya nak bincangkan tentang why saya bincangkan tajuk ni dan kenapa ia penting dan kenapa saya lakukan dan bagaimana saya lakukan. Okey, nak tak nak sekarang ni online present ni sangat penting. Ada orang dia lose term, dia cakap Hadi dah jadi YouTuber ataupun dia the right term to me is online present, fenomena online present. Kenapa online present ni penting? Nak tak nak dalam dunia sekarang ni dia sudah bertukar kepada attention economy. Saya bagi tahu macam ni. Dulu, zaman dulu, orang ingat bila future energi banyak. Macam okey, nanti kita ni daripada uh, kereta kereta apa steam kereta api steam kan, kereta api steam dia guna cakul, lepas tu dia akan dapat jumpa dengan minyak, dia gunakan minyak energi. Jadi kita expect dalam future energy become more abundant, tapi apa yang berlaku ialah energi tidak banyak abundance dan dia banyak kepada information yang bandel. Sekarang information. Kita nak saya nak call sana, WhatsApp, video call, Skype apa semua dia actually tenaga makin berkurang. Kita punya information is become more abundant and more distributed the whole world. Okay, problem dia sekarang ialah zaman dulu kita nak pergi library besar, buku banyak apa semua, satu buku encyclopedia. Tetapi dengan abundance of information sekarang ni, library dah tak ada dah, jadi orang pakai online. Maksudnya dia punya connectivity online apa semua. Cuma saya nak cakap fenomena yang berlaku ialah apabila terlalu banyak information, orang tak baca dah. Orang tak baca dah encyclopedia. Orang nak cari Google, Wikipedia ke apa, orang cari satu-satu. Orang tak tengok satu-satu. Kalau buku encyclopedia, orang tengok A, B, C kan. Kalau buku encyclopedia ada banyak yang jilid, volume banyak tu kan. Jadi, information is abundance, but attention is scarce. Kekurangan. Orang kurang attention. Kita ada banyak sangat information kan, kita tengok TV tukar TV, kita nak tengok laju-laju ataupun sekarang ada Netflix ataupun kita pakai YouTube, pakai Instagram. Jadi kita punya attention span tu semua orang cuba mendapatkan attention dia. Okay? Ini yang kita katakan fenomena baru ialah attention economy. Saya nak bincang secara global dulu. Mungkin ada tak minat lah nak cerita pasal global, tapi that's the fact. Ingat tak bila Mark Zuckerberg dekat Senate punya komiti kan, bila dia bincangkan kan ke Amerika ni kan dia ada anti monopoly punya sistem kan. Jadi bila Facebook ni is too much apa semua, jadi US punya democratic system kan, dia ada Senate committee, dia punya member of parliament, dia lah lebih kurang Senate committee dia
tanya Mark Zuckerberg, who is your biggest rival or competitor? Dia jawab sikit-sikit, tapi to me, walaupun dia cakap, well, sir, dia cakap pada Senate tu lah kan, dia cakap the biggest competitor for Facebook, dia pun frowning, buat muka confused. Bagi saya, walaupun dia bagi jawapan, that would depend on multi-platform, sebab sekarang ada banyak cross-platform culture kan, macam ada WhatsApp, ada Instagram, ada Snapchat, China ada apa, saya pun tak tahu, Weibo ke apa ke. Jadi dia ada banyak. Jadi tapi kalau kita tengok secara khusus, semuanya ekonomi ialah semua dunia ni bergantung pada mendapatkan your attention. Sebab tu kalau kita tengok kenapa TikTok sekarang tinggi, TikTok sebab TikTok buat short video. Dia buat short video kan. TikTok short video. Jadi YouTube pun ada section dia pakai short video. Short video. Jadi orang tak payah dah pakai klik. Kan dia boleh tarik je, tolak je. Kalau phone tu kita scroll, just swipe saja kan. Jadi less touch. Jadi semua tu generate, semua punya benda tu ialah bergantung kepada untuk bertujuan untuk mendapatkan attention. Dan attention tu maksudnya lepas dapat attention dan kita dapatlah mungkin advertisement, banyak subscriber, and then daripada generate income daripada advertisement ataupun apa-apa je lah. Jadi kenapa saya nak ceritakan tentang benda tu berlaku. Okey, kat mana kita sekarang ni? Kat mana kita nak menghadapi benda tu? Kenapa saya okey, siapa-siapa yang tak kenal saya lagi, nama saya Dr. Abdul Hadi bin Anwar. Okey, by profession saya adalah seorang pakar pendaam di Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi saya buat site saya, buat masa ni saya buat online content tentang chess. Okey, cuma saya nak bincangkan. Okey, in term of online presence, nombor satu at personal level. Okey, saya bagi contoh macam ni saja. Kenapa saya belajar nak buat video? Muka tak malu buat je video. Video pun teruk, jadi ketak, suara tak dengar, lampu tak dengar, muka tak handsome, macam mana apa semua. Tapi saya embrace myself. Saya terima identiti sebab saya mendepani, sebab bagi saya kena belajar tentang online presence. Kenapa? Okey. Kalau orang tak, bagi saya bagi contoh macam ni. Zaman dulu orang pakai projector. Ingat tak masa dulu-dulu kalau kat sekolah dulu orang pakai tulis dekat ni kan blackboard pakai chalk kan. Lepas tu bila kita masuk universiti kan orang pakai projector. Jadi banyak lecturer tulis pada transparansi tu, pada projector kan, kena siap apa-apa je lah, bidang apa-apa, profesor, lecturer, dia tulis letak kat projector, lampu projector. Sampai satu masa semua kena berubah daripada projector dia bawa ke PowerPoint. Nampak tak perubahan tu? Semua orang kena belajar sekarang. Komputer dah sampai. Masa dalam zaman-zaman dululah, daripada 90-an, 2000. Jadi orang kena berubah 80 ke 90-an. Orang berubah daripada projector ke PowerPoint. Okey? Tapi boleh ke profesor masa tu dia cakap, tak boleh, saya nak pakai projector juga. Okey, kalau dia masih macam ni, kalau dia masih tak berubah, boleh imagine tak profesor tu hidup zaman sekarang? Hidup insya-Allah. Maksud saya dia bekerja tahun sekarang. Tahun 2010, 2020 datang nak bagi lecture, saya tak nak pakai komputer, saya nak pakai projector. Tak boleh. Jadi orang kena move, orang kena belajar start Word, Microsoft Word contohnya. Orang kena start belajar tentang PowerPoint. PowerPoint memang susah kan, pening lah nak buat. Kalau kita nak buat pembelajaran, pengajaran, sumber-sumber untuk dibagi kepada pelajar. Jadi nak berubah, tapi kena start belajar tentang PowerPoint, macam mana nak buat, macam mana nak save apa semua. Sekarang ni kalau tak berubah PowerPoint, dia dah berubah sekarang ni. PowerPoint akan pergi kepada video content, image content. Dia tak pakai Word dah sekarang ni. Dengan attention, dengan perubahan generation XYZ, generation millennial dan kebaru punya apa semua, dunia ni memerlukan digital image revolution. Image wise, orang tak baca, kurang baca. Tengok kedai buku.
Kedai buku sekarang mengalami, orang-orang jual buku semua mengalami masalah in term of their business, in term of their production sebab people don't read anymore. Saya bukan nak cakap pasal bagus ke tak bagus, cuma saya nak cakap that is the real phenomena. Jadi kita kena berubah contohnya daripada PowerPoint dan kita bawa berubah ke online content. Online content. Okey, kenapa saya seorang, tak apalah saya buat online content ni. Satu lagi, in term of media sekarang ni, dia dah berubah. Zaman dulu, contoh zaman dulu, dia ikut traditional media yang institutional. Maksud saya, contoh TV3. Okey kan? Dulu, creating online ni, dia TV3, TV1, kan, CNN, dia tu. Tapi dia sekarang dah berubah daripada centralized, dia become personalized, person based, individual based. Jadi kita akan tengoklah, so banyaklah influencer dia dah berubah daripada traditional institution. Sekarang ni online content punya creator dia dah distribute kepada semua individu, dia dah pecah, dia dah decentralized. Jadi saya nak cerita itu trend, dan sama ada dia datang dengan cabaran, dia datang dengan masalah, ataupun kita boleh take that as opportunity. Okey, saya nak cerita kenapa online presence ni penting. So saya nak bagi term online presence. Kalau orang pakai loose term, Adi dah jadi YouTuber, saya sebenarnya dalam hati saya rasa dia silap. Bukan YouTuber, bukan video content, dia sebenarnya online presence, menghasilkan online presence, dan pendapat saya semua ada online presence. Okey, contohnya dalam bidang kesihatan, sebab saya dalam bidang kesihatan. Boleh juga dalam bahagian pendidikan, dalam bahagian servis, cikgu, siapa-siapa saja, ada bisnes apa semua. Okey. Kita sekarang dalam COVID kan, kita dalam masa COVID. Ada seorang motivator yang saya suka tengok, nama dia Jim Rohn. Jimrohn. Jim Rohn, dia motivator. Saya rasa dia Jewish lah, tapi dia antara orang yang terlibat dalam, saya tak ingat lah, ada satu, saya bukan Amway, satu lagi Amway ataupun Nutri, dia yang bukan pyramid scheme, saya pun tak pastilah, tapi yang you faham lah maksud yang MLM punya ni apa semua, tapi dia antara formula. Tapi saya nak ambil apa dia cakap, apa yang dia nak cuba sampaikan. Dunia ni dia akan sentiasa bermusim. Okey, lepas musim panas dia datang musim bunga. Lepas musim bunga dia datang musim luruh, dan musim luruh dia datang musim sejuk, winter. Untuk negara yang atas dengan bawah lah kan. Okey, tapi basically dia berbuat, dan selepas musim mungkin silap saya, mungkin selepas musim sejuk dia datang balik musim bunga kan. Betul. Bunga, lepas tu musim panas. Okey. Dia the fact dalam dunia ini ialah musim akan silih berganti. Okey. Kenapa saya cakap benda ni? Okey. Kalau kita faham sekarang tengah COVID, kejap PKP, lepas tu buka. Bila PKP, kena buat PDPR kan, contoh cikgu kena buat PDPR. Office kena 30% kurang, tak datang kerja, kena kurang datang kerja apa semua. Sepatutnya kalau kita akan tahu apabila musim panas, contohnya masa tengah, okey dah PKP tak ada, dia buka balik apa semua kan. Sebenarnya kita kena sentiasa faham, because there will be cycle of kita tak ada kontak dengan orang. Dunia akan makin suka, mungkin kita akan hidup dalam dunia COVID kan. Kita lebih banyak kurang kontak, dan kita kena mantapkan online presence. Untuk delivery of healthcare contohnya, dua benda menunggu kalau delivery of healthcare. Nombor satu, digitalization of kita punya healthcare, satu. Nombor dua, online presence, cara-cara pengamal perubatan, healthcare, doctors bagi information orang semua. Jadi kalau kita tak bergerak, dunia akan sampai daripada tradisional kepada
online virtual consultation kan, ataupun online punya health education. Sama juga macam cikgu dia kena mengajar daripada rumah. Okey, sepatutnya masa ni tengah prepare diri kita untuk improvekan perkara-perkara tu. Tunggu bila PKP habis. Okey, dan masa tengah relax, kita kena improvekan. Itu saya nak cerita why on my personal level, kenapa saya start video online content. Jadi dekat, okey, sekarang saya bincangkan kenapa saya buat online content ni. Jadi saya belajar macam mana nak setting komputer, macam mana nak setting kamera, macam mana nak setting lampu, macam mana nak setting audio, macam mana nak setting online, macam mana nak bercakap, lepas tu silap cakap, macam mana semua nak tu, macam mana nak. Jadi semua learning process macam saya cakap tadi, daripada projector ke PowerPoint, dan PowerPoint kena pindah ke online present. Kalau kita semua tak nak ready, bersedia, jadi sampai bila kita tak akan berubah. Sebab dunia akan terus berubah, sama ada we take that opportunity or we don't take the opportunity. Jadi bila saya buat belajar tentang macam mana nak create online presence, saya menyediakan diri saya at a professional level. Nanti bila saya perlu present dalam conference, so saya dah tahu dah setting saya pakai macam mana. Saya punya Zoom tu saya boleh connect dengan saya punya software saya boleh connect dengan, saya boleh buat, contohnya saya boleh buat gambar macam ni. Macam mana saya boleh buat gambar bulat macam ni, macam mana saya boleh, maksudnya masa saya present slide tu, saya boleh tepikan, saya boleh kecilkan saya punya gambar ni, dan sebelah kanan saya boleh buatkan slide saya. Okey. So saya nak ceritakan kenapa on my at personal level, dekat personal level, kenapa saya buat benda ni. Okey. Jadi sebab kalau kita anticipate future, jadi kita kena invest sekarang. Buat je, tak apa. Kalau siapa-siapa dah tengok, ni dah video yang ke 26. Nak menuju daripada 1 ke 25 tu dengan audio problem, dengan lampu problem. Saya berterima kasih banyak-banyak pada isteri saya, sebab isteri saya ialah my harshest critic, tapi dia yang paling concern. Dia tak ada filter, dia akan beritahu kat mana salah ke tak. Sampai sekarang dia tak puas hati lagi. Tak apa, sebab benda ni ialah learning curve. Bagi saya, failure is a foundation to success. Saya always embrace failure. Dan saya berterima kasih kepada mereka yang follow video saya. Dia jauh je, suara tak apa-apa, gambar tak apa-apa, ni tak apa-apa. Kejap lagi saya akan bincangkan tentang specifically how I do my online content. Okay, saya tak sentuh pasal tag-tag gadget-gadget ni, tapi saya sentuh in general. Okay, sekarang saya sudah terangkan kenapa saya buat ni. Jadi actually saya dalam hati saya tak berapa setuju bila cakap YouTuber ke apa. Sebenarnya the correct word is online present, dan bagi saya semua orang kena ada online present. Cara dia market lah kan, kalau orang jual kek, dia buat sikit-sikit, dia bagi konten, lepas tu bila online present dia dapat attention. Sebab semua orang sekarang mencari attention, bukan attention seeker, attention. Tak boleh, dia dah macam tu, dia dah sebab tu macam saya cerita pasal Mark Zuckerberg tadi. Jadi siapa yang rival kepada dia bagi saya lah, the rival to Facebook is YouTube. Dia benda lain. Facebook is a social media, YouTube ni dia video content kan. Tetapi dari sudut competition untuk attention, ada orang Instagram lah, depend lah, Instagram ke TikTok ke Instagram ataupun Facebook, tu antara 3-4 yang paling tinggi kan, dan WhatsApp 4. Tapi semuanya ialah berkenaan tentang mencari attention, mendapatkan attention. Tu dia punya reality. Okey, sekarang saya nak bincangkan tentang how I do this. So saya menggunakan 3 formula ni: embrace, create dan grow. Okey. So macam mana saya buat online content saya? Okey, first kali saya nak cerita macam kita nak menuju ke
kita nak menuju memanjat Gunung Everest kan, nak menuju satu kita punya target nak mencapai Gunung Everest kita. Ada orang dia cakap selagi aku tak sampai Gunung Everest aku malas lah nak cerita macam mana aku sampai apa semua. Jadi bagi saya prinsip saya ialah kita is not the destination is important, but the journey is more important. Then along the journey, kalau kita boleh share, kita boleh bincang, kita share kita punya kesusahan, kita punya learning curve, kan? Kita terima kesusahan dan kelemahan, failure of our jatuh, nak panjat bukit jatuh, macam kita kena share semua benda. Kita tak perlu kita jadi the best of that one. Because the best of that one kadang-kadang dia tak share balik dengan orang. Kan, lebih baik kita buat sama-sama dan dengan sendirilah bidang-bidang masing-masing lah, tapi macam mana kita dah buat online content dan online present. Okay, macam mana saya buat? First kali kena embrace diri kita. Saya bagi tahu bila nak buat online content ni, yang paling susah sekali nak embrace. Off the camera orang tak tahu susah macam mana nak bercakap, kan? Assalamualaikum. Assalamu nak buat. Lepas tu kita nak tengok pula kan. Sengit lah. Muka bulat lah. Gambar tak ni lah. Macam mana aku ni bercakap orang nak dengar ke? Cakap ni pun ni apa semua. Kalau kita fikir dalam fikiran kita macam tu, memang tak ada benda jadi. Jadi step pertama yang paling penting dalam buat online present is embrace yourself. Dan saya embrace pada keadaan position saya yang paling strong. Kebetulan saya suka. Kebetulan saya lebih sikit faham pasal catur. Jadi sebabkan saya boleh embrace diri saya dan saya menceritakan apa saya punya boleh untuk buat online content. Okey, kata kalau dia pandai baking kan. Baking katakan dia pandai buat apa cheesecake ke apa kek ke ataupun apa-apalah contohnya bahagian baking. Dia embrace diri you dulu. Kan tak boleh cakap saya seorang pakar bedak, kenapa saya kena buat. Jangan dengar outside ni. Sebab kita kena embrace apa diri kita baru boleh bercakap depan online dengan confident. Saya tak confident 100%, cakap pun tak apa-apa, berulang-ulang ada habit bercakap yang tak bagus apa semua. Tapi kita bergerak lah, tengok daripada video pertama, bergerak video ke-5, ke-10, 15, 20, 23, 40. Saya suka numberkan saya punya video sebab hopefully, insya-Allah, harap-harap, tolong berdoa bila saya dah maju dalam saya punya online presence, mungkin dah terkenal, saya boleh tengoklah nampak body of work, kerja-kerja saya, macam mana saya buat online content daripada video nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 1000 katakan, untuk mendapat perfection. Tak bolehlah 1000 baru nak letak nombor 1 punya online. Dah buat banyak. Jadi kita work on the job, learn on the mistake dan improve the learning curve. So pertama sekali kita kena embrace apa diri kita. Maju ke dapat, insya-Allah banyak kawan-kawan, penonton-penonton yang boleh terima kelemahan kita dan memberi sokongan kawan-kawan dan keluarga. Okey, nombor 2, selepas you dah embrace and then kena create content. Software dan hardware. Okey. Yang ni kalau tak nak takut kegagalan memang tak boleh. Sekarang saya bagi tahu, untuk online content macam video macam ni saja, mungkin saya tak berapa hebat, tapi saya nak bagi tahu saya sudah habis RM2,700 untuk setup ni. Dan ini termasuk try and error. Ada yang beli buang saja, bukan buang lah, tak pakai langsung. Try and error, nak tahu macam mana apa semua. Orang tak tahu sebab saya tak nak cerita. Kurang-kurangnya biar saya buat certain amount of video, lepas tu baru share. Saya bagi tahu, saya kira-kira semua. Bukan kira masa, kira wang ringgit RM2,700. Dan antara yang saya berterima kasih ialah Shopee. Beli kat Shopee saja. Tengok video macam mana orang buat apa semua, saya pakai RM2,700. Habis untuk belajar untuk macam mana nak buat online content. Tapi saya tak nak share exactly. Sebab saya bukan tag dan saya bukan terbaik. Tapi saya bagi tahu, okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok video ni,
komputer ni sekat-sekat, video ni sekat-sekat sebab komputer saya tak ada komputer baru. Ini komputer ni 10 tahun punya komputer. So dia pakai Windows, saya tak tahu ni bukan Windows 10, Windows 7. Saya nak bagi tahu sebab kita zaman PKP, kita kena pakai apa yang ada lah. Saya tak nak lah okey nak sebab nak video tu kena beli laptop baru apa semua. Saya buat dengan apa yang ada. Saya cakap video saya start dengan pakai komputer lama, laptop yang lama saja. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dan tuan-tuan menerima kelemahan saya bila saya share saya punya intro logo, kan saya menggunakan, sebenarnya video tu smooth dah, tapi saya menggunakan komputer lama. Tapi tak apa, saya jalan saja sebab kita PKP kan, nak beli komputer kat mana, kalau boleh kita stay at home. Jadi kita gunakan apa yang ada. Okey, satu, komputer. Saya nak ceritakan kenapa saya punya ni sekat-sekat. Ada seorang kawan saya cakap kenapa bergegar. Ini laptop lama ni, dia punya flip tu dia bergegar. Tapi tak apa, jangan biarkan inadequacy menghalang kita daripada kita punya learning curve. Nanti kalau dah ada duit sikit, dah boleh beli kat mana, nanti kita improve lah, kita beli dah, jalan dulu, buat je betul. Okey, nombor satu. So saya nak cerita komputer saya menggunakan komputer yang 10 tahun. Windows 7 ni, malu nak tunjuk jenis komputer laptop saya ni. Okey, sebab tu video kamera dia dan dia punya sound tu tak bagus. Okey. Nombor dua, saya dah cut short ni, saya tak cerita saya tersilap beli tu, beli ni tu, saya tak bagi tahu. Tersilap beli macam banyak benda, RM2,700 habis. Okey, tapi saya nak bagi wisdom setelah saya melalui kegagalan supaya orang lain belajar. Okey. Dia ada banyak sebab saya tak nak share. So saya cakap saya punya pakai webcam saya pakai C922 Pro HD Stream Webcam. Tak boleh nak tunjuk lah tu. Ni. Okey. Pakai webcam ni. Bila saya pakai webcam ni, dia better lah. Saya tak nak tunjuk teknikal. Dia pakai 1080 pixel HD. Cara kita susun, nak bagi tinggi sikit, angle macam mana lampu. Yang ni beli kat ni. Okey, harga dia yang ni saya top of the line sebab saya punya geram sangat dengan saya punya laptop lama ni. Harga dia lebih kurang 400 lah. 300, 400. Mungkin saya silap, saya tak ingat berapa. Tapi lebih kurang lah 300, 400. Saya bagi tahu yang penting saja. Kalau ada sesiapa nak buat online content cikgu ke apa ke, saya bagi tahu the easiest. Ataupun siapa ada business, siapa ada nak buat streaming, bagi saya ada phone, ada macam-macam. Ada kamera, pakai digital kamera, DSLR kamera, ada orang cakap pakai video cam apa semua. Saya tak cuba try tapi saya bagi tahu yang saya punya je lah. Saya rasa okey dengan Logitech kan. Logitech C922 Pro HD Stream Webcam. Sebab saya tengok dekat KKM pun dia pakai yang macam menteri-menteri yang buat video conference kan. Saya rasa dia pakai yang 3-4 ribu ke 7 ribu, 3-4 ribu ke 7 ribu punya setting daripada Logitech. Logitech dia ada yang power punya kan, yang boleh tekan je. Okey, cakap tu apa semua, dia punya setting kamera yang besar 7,000. So saya cakap I think I can use this as my online content. So saya nak bagi tahu yang penting satu. Okey. Nombor satu pasal video. Kita cerita pasal kamera dulu. Kamera satu hal. Okey. Kedua, nak belajar pula setting dia. 30 frame per second, 60 frame per second, berapa pixel, lepas tu mana nak sesuaikan. Pening. Kan? Tapi saya nak bagi tahu masa ni lah, masa tengah musim panas lah kita belajar sebab winter akan datang. Bila sampai winter, saya dah bersedia lah, mungkin saya kena present ke apa ke. Jadi saya dah belajar, saya dah buat saya punya base. Saya nak buat virtual consultation, mana-mana fasiliti kesihatan, nak buat virtual consultation dengan patient, virtual clinic dengan patient, nak bagi information, education. Kalau bahagian healthcare lah. Kalau bahagian business, dia nak jual business macam mana. Kan? Okey, macam mana nak setting tentang kamera, lepas tu macam nak setting kita punya pixel apa semua. Okey. Lepas tu nombor 2, benda yang nak beli Okey, sekarang saya sharekan. Ada banyak
Basically yang kita cerita pasal audio. Audio ni adalah yang paling susah sekali. Okey, audio ada dua jenis, ada yang pakai macam tu kan, yang pakai macam mic kat situ. Dia macam ni. Ada mic tu, dia basically dia analog system. Analog system, satu lagi dia digital system. Kalau tengok ada yang dia macam berdiri atas meja tu kan. Kan berdiri meja dia sambung pada USB. Itu dia pakai analog, satu lagi apa? Digital digital analog digital kan, digitalize dia dah tu, dia tukar analog ke digital. Saya dah cuba banyak, ada yang saya beli mic, saya tak jadi sebab mic tu lepas dah beli lebih kurang 1-200 lebih mic yang gantung tu. Ada gantung, kena beli stand dia, kena beli pop dia, sebab pop tu dia akan macam bila kita tu dia macam pop kan, ada suara tu. Lepas tu ada yang macam penapis tu nak bagi tu. Lepas tu tak jadi pula, kena sambung dengan dia, kena power pula, kena beli power, nak power up sebab pakai analog punya audio ni dia kena power up, nak tarik tu kena pakai phantom, beli RM60, tunggu pula seminggu 2 minggu sampai pula phantom nak sampai. Lepas tu nak masuk dalam komputer ni, lepas tu kena fikir pasal mixer pula, audio mixer. Lepas audio mixer masuk pula, kita pakai komputer 10 tahun memang berat lah nak pakai tu. So akhirnya solution saya pakai Boya. Bagi saya Boya. Dia ada satu lagi ni, cuma saya tak boleh nak tunjuk, dia pair dia sambungan komputer Boya. Yang ni lebih kurang 400. Okey, Boya Boya wireless. Bagi saya that's the best. Tapi dia ada ni lah, sebab saya tak boleh saya punya komputer lama, jadi saya tak boleh dengar macam mana komputer saya dengar. Saya tak ada, saya punya speaker saya tutup bila sebab saya masuk dalam jack, masuk kat sini. Okey. Jadi itu 400. Saya cerita yang penting saja, 400. Audio ni lepas dah dapat Boya ni, satu kena dapat itulah mikrofon yang bagus. Yang lagi susah ialah nak dapat setting supaya tak bergema. Yang ni terpaksa saya, alhamdulillah saya dapat satu bilik yang saya boleh gunakan, dia nak kurangkan gema. Kalau saya tak lihat tunjuk ni, kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, semua ni ada macam penebat ni. Saya tak boleh beritahu lah ni, ada kain, ada apa semua. Nampak je ni, tak nampak semua ni sebab saya nak prevent daripada dia bergema, dia reflection. So kena tutup, kena letak macam kain, macam soft supaya suara saya tidak bergema dalam ruang kosong tu. Okey. Audio paling susah sekali nak setting. Last sekali antara yang itulah nak cakap. Jadi bila kita buat macam ni, kita bersyukur sebab Tuhan bagi kita pasal pendengaran ni. Rupanya nak dapat the exact pendengaran ni memang susah lah bila melibatkan audio ni. Okey, kemudian lampu ni lebih kurang 200-300 lah kalau kita pandai cari softbox. Nak belajar softbox, dah beli softbox bulb tak ada pula, pergi ke kedai hardware, dia buat macam pakai LED light apa semua. Saya tak nak go technical lah, tapi nak lampu kena settlekan, ada softbox kiri kanan, ada beli je lampu table kat sini, audio dan barang-barang penting, kamera satu, mikrofon satu, komputer. Maksudnya saya nak bagi tahu boleh pakai komputer lama. Okey. Ketiga, yang lain ialah yang ni yang saya belajar first kali, kena pakai apa software nak pakai dalam komputer. Jadi saya bagi tahu akhirnya saya pakai OBS Studio. Okey, OBS Studio. Yang ni
tengok dalam YouTube sendiri macam mana OBS Studio. Jadi OBS Studio ni sebab saya nak tengok macam mana saya boleh bergerak kat sini. Lepas tu belajar pula ni macam mana nak buat static punya background. Lepas tu macam mana ni, ni nama dia video looping. Ambil kat YouTube, tukar converter, cari video looping dan macam mana dia boleh bergerak. Okay, loop background. Okay, macam mana loop background. Dia video tu dia berjalan nampak cantik sikit kan. Ni macam mana nak buat bulat, macam mana nak buat segi, dia ada macam-macam lah. Macam mana kita nak berubah, macam mana dia ada berubah-ubah kan. Dia boleh berubah-ubah dia punya tu kita boleh pakai kita punya hotkey, quick punya nak tekan dekat sini dia boleh bertukar-tukar apa semua. Tiga. Lepas tu saya nak improvekan lagi, so logo ni memang tak boleh buat sendirilah sebab logo ni saya ambil professional punya. Yang ni saya ambil professional, costing, termasuk pergi employ yang salah, yang betul apa semua, lebih kurang 300. Nampak macam simple je kan. Duit memang habis. Tapi bagi saya semuanya adalah investment. Bagi saya semuanya investment sebab bagi saya akan nampak in future dia akan bergunalah semua knowledge dia. Macam saya cakap tadi, memang masa belajar PowerPoint tu susah daripada projector ke PowerPoint kan. Daripada dah biasa menulis nak belajar ke Microsoft Word, lepas tu nak belajar PowerPoint, nak belajar Excel, nak belajar Access kan. Tapi bagi saya dunia akan terus berubah dan sesiapa yang tidak berubah dia akan terus ketinggalan. Okey? Jadi saya dah share sikit lebih kurang kenapa saya buat online present. Kenapa saya buat? Saya buatlah chess. Saya ada banyak saya punya idea lagi. Saya nak buat interview tapi interview susah sikit. Interview show, macam interview show. Saya nak buat maybe macam personal experience, streaming ke apa ke. Tapi saya pergi kepada chess content. Nombor satu, chess content ni senang sebab dia tak prepare banyak. Kita ada kerja, kita ada on call. Jadi kita nak buat sesuatu yang sustainable. Kan, sustainable maksudnya takkanlah saya nak buat PowerPoint, nak present PowerPoint apa semua, nak buat habiskan masa lagi, ganggu kita punya kerja lagi apa semua. Jadi saya buat chess online sebab bila saya buat chess online, dia come natural lah. All I need to do is I share one of the chess game dan konsep-konsep yang saya nak buat. Lepas tu saya terangkan. Jadi saya tak banyak prepare dan saya banyak pandu. Sebenarnya video saya akan lagi okey kalau saya ada banyak editing. Tapi komputer saya ni berat untuk buat editing. Saya boleh nak buat editing, nak belajar nak buat editing lebih cantik. So saya pilih yang simplest yang saya buat editing. Okay, saya lupa nak cakap ada benda lain lagi. Contohnya masa nak belajar buat background hijau kan. Background hijau yang nak buat macam just nampak kita punya badan tu kan. Background green screen. Green screen nak belajar. Kita ada pakai filter lagi, kena pakai chroma key, turunkan color hijau apa semua. Tapi saya punya buat masa ni sebab green screen yang saya belajar, saya beli daripada online tu dia cerah sangat. Komputer saya boleh buat, lepas tu pakai filter chroma key, lepas tu boleh color punya. Tapi bila saya buat 2-3 filter pada saya punya OBS Studio ni, dia jadi berat sangat. Mungkin saya boleh buat macam tu. Tunggu saya pakai komputer yang okey sikit dan dia boleh proses tu, mungkin saya boleh buat yang pakai green screen. So dah beli green screen, dah beli dekat 2-300 lagi. Silap beli apa lagi mikrofon, power, audio mixer yang beli RM67 lah. Takkan nak invest nak audio mixer yang 1000 apa semua kan. Jadi at least kita try. Jadi saya suggest benda-benda yang saya suggest, barang-barang suggest tu yang essential, yang tu boleh je pakai. Siapa nak start boleh start dengan mula, boleh nak start yang biasa punya, pakai laptop punya tu. Pakai saya punya laptop, kamera tak bagus dan dia punya sound semua tak bagus, sebab tu saya beli tu. Tapi kita belajar along the way. Okay.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya terlepaslah saya punya perasaan ingin membuat tentang online present. Saya nak ceritakan kenapa saya buat online present ni, kenapa saya berada dalam learning curve ni. Langgar je, redah je, biarlah orang cakap. Saya buat, ambillah saya buat chess content online tanpa mengganggu kerja saya buat as hobi saya, tapi hobi saya with in fact in the investing on the future. Bila dunia ni dah dalam menuju ke arah contactless, distancing daripada social interaction, video consultation, nanti kita bila tiba satu masa dah benda tu perlu visual consultation, educational dalam Facebook kan dah banyak kan. Anti vaksin ada je video-video dia lah orang tentang kritik tentang ni kenapa rentan lagi, kenapa tak rentan lagi, kenapa vaksin tak vaksin apa semua. Kalau saya sebagai healthcare macam ni doktor nak lawan sebab doktor tak ada platform untuk nak counter, memberi information kepada orang macam mana apa semua. Tak ada ni sebab kalau kita boleh ada, kita ni sebagai foundation macam mana nak buat online present, video content dan dia punya masa hadapan tu application of this video is limitless. Lepas ni daripada word orang baca dia jadi digital image. Orang nak tengok benda apa semua. Orang sekarang kurang membaca. Dia buka baik ke tak baik ke, that's the whole thing. Dia daripada wording dia orang berubah kepada digital image revolution. Orang kata Okey. Saya rasa itu saja. Semoga perbincangan saya ni mendapat just satu skop, saya hanya berdiri dalam keadaan dunia berubah ni, saya cuba berdiri dan cuba improve. Along the way saya share saya punya learning curve, belajar slow-slow, hopefully dengan body of work saya buat video content, macam mana nak buat regular, macam mana nak buat content lebih bagus. Kita boleh tengok macam mana orang respon terhadap bila kita buat macam ni. Orang tu kalau kita buat kadang-kadang content tu bagus tapi orang tak tu pun sebab dia kurang dapat attention. Jadi kita kena faham dia punya complexity macam mana attention tu berlaku. Kita rasa chess content kita bagus tapi kurang orang suka pada tengok macam mana kalau kita bukan nak cakap gimmick kan, kalau kita pakai certain ni orang kenapa lah macam lain. Jadi kita belajar the whole psychology of attention tu. Okay, embrace, create and then grow lah. Kita grow dalam kita punya tu, improve apa semua dan grow and giving. So kita bagi pada orang lain. Tak payahlah dia habis duit banyak saya bagi tahulah mana yang saya rasa video yang saya rasa kamera mana yang best, beli je terus. Tak payah ni nanti nak, kalau nak better lah, kalau ada okey lah, tapi saya bagi tahu saya punya, you get that information, you decide kamera mana bagus apa. Saya bagi tahu, Hadi tengok ni, Hadi pakai ni dia okey. Macam saya nak bagi tahu lah, saya punya ni kamera saya just good for me. Saya punya wireless is good for me. Macam tu. Okay, so kita grow as kita buat online present ni dan kita give to other people. Okay, alright, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Video kali ni tak ada pasal chess. Saya nak sentuh tentang what is online present, the new era of online present, kat mana kita dan kat mana kita kena ambil opportunity mendepani cabaran-cabaran, pitfall dan opportunity, mendapatkan opportunity online present, dan why do I do this. Okay, sehingga kita berjumpa dalam video yang lain.